Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan. Al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan. Muslimin wa muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat selamat kita bertemu kembali dalam pengajian kuliah Fardu Ain pada petang yang mulia ini. Marilah sama-sama kita mulakan dengan sama-sama kita baca selawat pada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah
رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك معرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Taala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama dalam pengajian Fardu Ain pada petang yang mulia ni hari Khamis, iaitu pada tanggal 25 hari bulan Jun. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dan sihat walafiat, dikurniakan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah pada pengajian kita semalam kita telah pun mendengarkan apa yang telah kita sebutkan daripada bab qada salat,
dan juga daripada bab iaitu sembahyang yang 5 waktu yang diharamkan solat. Kita dah sebutkan 5 waktu yang diharamkan solat itu. Yang pertama lepas subuh sampai terbit matahari, dan ketika terbit matahari, ya, lebih kurang 10 minit, 15 minit, ya. Dan kemudiannya yang ketiga ialah ketika matahari atas kepala, iaitu kira-kira dalam 5-10 minit sebelum masuk waktu zuhur. Dan yang keempatnya lepas solat asar sampailah masuk ke maghrib. Dan yang kelimanya ialah ketika matahari sedang tenggelam nak masuk ke ufuk, iaitu kaki langit, dan itu lebih kurang 10 minit sebelum masuk maghrib. Itulah waktu haram. Jadi itulah 5 waktu haram. Ya, jadi kita sudah sebutkan 5 waktu haram ni untuk sembahyang sunat, tapi bukanlah sembahyang fardu. Jadi kalau kita tengah sembahyang fardu umpamanya masuk waktu haram, kita tidaklah termasuk dalam hukum haram, ya. Maupun sembahyang fardu yang adaan, yang tunai, ataupun yang qadaan, iaitu yang kita qada, yang bayar hutang. Jadi itu tidak menjadi halangan untuk kita lakukan dalam waktu-waktu yang haram itu. Jadi yang kita sebut ni hanya solat sunat. Tapi tak semua solat sunat yang diharamkan. Maka pada hari ini kita akan menyambung membicarakan tentang sembahyang sunat yang diharamkan dan yang tak diharamkan pada 5 waktu haram itu. Maka begitulah dalam kitab kita ini, iaitu Fiqhul Ibadat, yang telah disusun oleh Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus Al-Idrus. Semoga Allah merahmati beliau, dengan gurunya iaitu Habib Zain bin Samit. Semoga Allah tinggikan darjat mereka berdua dan panjangkan umur mereka berdua dalam sihat walafiat, dan dikurniakan keberkahan ilmu mereka kepada kita semua. Kepada kedua-dua guru kita itu kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah taala wa nafa'anallahu bikum fidarain, amin. Salat sunat yang diharamkan. Apakah di solat sunat diharamkan? Pada 5 waktu itu terdapat 2 jenis, ya. 2 jenis solat sunat yang diharamkan pada 5 waktu yang haram. Yang pertama, zatus sababil mutaakhir. Solat sunat yang mempunyai sebab yang mutaakhir. Macam mana tu? Iaitu solat sunat yang dilakukan kerana terdapatnya sebab tertentu. Dan solat tersebut dilakukan sebelum terjadinya sebab. Jadi maknanya solat ini ada sebab. Ada sebab yang tertentu, bukan sembarangan. Tetapi solat ini juga dia punya sebab tu selepas daripada solat. Dah sembahyang, Assalamualaikum, barulah jadi sebabnya. Jadi itulah namanya sebab yang terkemudian, ya, yang mutaakhir. Solat sunat seperti ini dilarang dalam waktu 5 waktu yang haram. Diharamkan dia. Berdosa kita solat dalam waktu haram itu. Apakah dia yang dinamakan dia solat sunat yang diharamkan itu? Dia ada termasuk di dalam 5 solat sunat, ya. Solat pertama, solat sunat ihram. Solat sunat ihram ketika akan nak jatuhkan niat ibadat haji atau umrah. Jadi para jemaah yang nak buat umrah, nak buat haji, kalau sekiranya kita nak sembahyang sunat ihram, sewaktu sembahyang sunat ihram ni kita buat sebelum kita jatuh niat. Jadi kita buat sunat dulu, solat dia dulu, barulah kita jatuh niat. Itulah sebab namanya sebab yang datangnya kemudian. Dah buat solat baru datang sebab. Ini solat sunat ihram tak boleh dibuat pada waktu 5 waktu yang haram, ya. Jadi kalau saya dah sebutkan semalam sebagai contoh, kalau para jemaah yang keluar daripada kota Madinah Munawwarah lepas daripada solat zuhur jamak dengan asar. Jadi kita dah jamak dah sembahyang asar dah di dalam Masjid Nabawi. Pukul 2 dah kita dah solat zuhur jamak dengan asar. Pukul 3 kita pun bergeraklah keluar daripada hotel kita di Madinah menuju ke Bir Ali untuk jatuhkan niat.
nak jatuh niat umrah atau nak jatuh niat haji. Nah, sekarang kita dah solat asar. Lepas solat asar tak boleh sembahyang sunat-sunat yang kita sekarang nak sebut ini. Jadi termasuklah sunat ihram. Jadi ustaz, habis kalau kita tak sembahyang sunat ihram ni, kita nak buat apa? Tak payah sembahyang sunat ihram lah. Kan namanya pun sunat. Tetapi kalau dibuat pada waktu haram, jadi haram berdosa pula. Tapi tak sembahyang sunat ihram, tak sembahyang sunat ihram. Kalau orang nak sembahyang sunat ihram, ada caranya. Dia lakukan solat sunat ihram sebelum dia sembahyang fardu zuhur. Jadi dia nak sembahyang fardu zuhur umpamanya pukul 12.30 masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur, dia sembahyang sunat ihram 2 rakaat. Lepas sembahyang sunat ihram, masuk waktu zuhur, dia sembahyang zuhur jamak dengan asar. Lepas sudah selesai. Boleh sembahyang sunat ihram lebih awal ke? Boleh, tapi taklah tersangat awal. Cuma masa sedikit beza saja, ya. Jadi itulah bagi mereka yang ingin nak teruskan dengan sembahyang sunat ihram, ya. Tapi kalau semata-mata sembahyang sunat ihram saja, lepas pada waktu asar ini termasuk solat asar yang jamak takdim. Ya, walaupun baru pukul 2, belum lagi masuk asar waktu yang betul. Tapi kerana kamu dah solat fardu asar, maka dengan itu solat sunat ihram tak boleh dilakukan. Dan demikian juga yang kedua, solat sunat istikharah. Istikharah. Kita ni nak pergi meminang anak gadis orang atau menerima lamaran orang, ya. Ataupun kita istikharah nak pindah rumah ataupun nak meminta kerja. Jadi itu istikharah tu kita baca doanya dan minta pada Allah bila? Setelah daripada solat. Jadi dah solat, baru kita doa minta Allah tunjukkan kita. Jadi dengan itu, solat ini namanya solat sebabnya datang kemudian. Itu solat yang sebab datang kemudian, tak boleh dilakukan pada waktu yang haram. Dan yang ketiga, solat sunat safar, solat pelayaran. Kita nak belayar kan? Jadi bila kita nak belayar, kita sembahyang sunat 2 rakaat. Tapi kebetulan kita nak belayar ni, kita keluar rumah lepas asar. Lepas asar tak boleh sembahyang sunat. Jadi sembahyang sunat safar. Jadi kalau gitu kita keluar tanpa sembahyang sunat safar. Melainkan kalau ada orang nak buat sembahyang sunat safar juga, boleh dilakukan sebelum sembahyang fardu asar. Umpama asar masuk pukul 4.30. Dia sembahyanglah sunat safar 2 rakaat pukul 4 suku. Kemudian bila masuk waktu asar, sembahyang fardu asar, dan kemudian dia pun berangkat keluar pada rumah dia. Itu satu cara untuk dia dapat sembahyang sunat safar. Jadi sembahyang sunat safar, dia tak boleh dilakukan selepas sembahyang asar dan tak boleh dilakukan pada 5 waktu yang diharamkan. Dan lagi solat sunat qatal. Qatal tu maknanya dipancung. Orang ni nak kena pancung dah ni, nak kena gantung. Bagi aku sembahyang sunat 2 rakaat ni, okey boleh. Tapi bila? Selepas daripada asar. Oh, tak boleh. Lepas asar waktu haram. Pasal dia solat dulu, baru kena pancung. Jadi makna di sini, dia punya sebab datang kemudian. Kalau dia kena pancung dulu baru sembahyang, mana nak sembahyang? Dah tak boleh dah. Dah pancung, dah meninggal dah. Jadi tak. Dia punya solat dulu, baru dia pancung. Jadi kalau gitu, tak boleh dilakukan pada waktu yang haram. Dan solat sunat hajat. Macam tu juga. Ya, kita ada hajat. Jadi kita pun lepas sembahyang, barulah kita doa apa hajat kita. Jadi hajat ni datang kemudian lepas daripada solat. Jadi itulah dia tuan-tuan ya. Solat sunat yang sebabnya datang kemudian, maka tak boleh dilakukan pada 5 waktu yang haram. Itulah 5 solat yang dilarang ya, dalam 5 waktu yang haram. Dan jenis solat yang kedua yang dilarang dalam 5 waktu haram tu juga adalah solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak. Apa tu mutlak tu? Mutlak tu mana semata-mata sunat. Macam mana tu semata-mata sunat? Semata-mata sunat tu tak ada apa-apa sebab. Tak ada sebab. Seumpama kita ni duduk-duduk, tak ada apa nak buat. Aku nak sembahyang sunat lah. Kenapa? Nak banyakkan pahala. Ni lepas asar ni. Tak boleh sembahyang sunat lepas asar. Jadi tak boleh. Haram. Nampak? Tapi kalau dia nak buat sebelum waktu asar, waktu zuhur, waktu pagi hari pukul 10 pagi, boleh tak apa. Tapi kalau dia nak buatnya waktu 5 waktu yang dilarang ini, hukumnya haram. Solat apa tu? Solat sunat mutlak. Solat sunat yang tak ada terikat dengan waktu. Ya?
Dia tak ada sebab, tak ada sebab tu makna tak ada terikat dengan waktu lah, ya. Dan tak ada terikat dengan waktu ni pun dia termasuk juga sembahyang sunat seperti kita kata sunat tasbih. Sembahyang sunat tasbih ni dia tak ada terikat dengan waktu. Tapi namanya sunat tasbih, ya. Dia boleh buat pada pagi, petang, malam, bila-bila. Dia tak terikat dengan waktu. Jadi solat sunat tasbih tak boleh dilakukan pada waktu yang haram, ya. Dia termasuk sembahyang sunat mutlak, tetapi dia tidak boleh dilakukan pada 5 waktu yang haram. Jadi itulah dia solat sunat mutlak yang tidak memiliki waktu yang khusus atau tidak memiliki sebab yang khusus. Macam kita dah sebut tadi kan, iaitu solat sunat sebab yang kemudian. Ini tak ada sebab apa-apa. Solat sunat tasbih, sekadar nak sembahyang sunat tasbih. Tak ada sebab dan tak ada waktu dia, tak terikat dengan waktu. Baik, selain pada 2 jenis solat sunat di atas itu, iaitu solat sunat yang sebab keterkemudian ataupun solat sunat yang tanpa sebab, iaitu tak ada sebab, iaitu solat sunat mutlak. Selain daripada 2 solat sunat itu, maka hukumnya adalah boleh dilakukan pada 5 waktu haram. Boleh. Ni saya dah sebut tadi, ya, bukan semua sembahyang sunat yang diharamkan pada 5 waktu. Jadi yang dibolehkan banyak, yang tak dibolehkan hanya 2 jenis saja. Solat sunat yang sebab terkemudian atau solat sunat yang mutlak, yang tak ada sebab dan tak terikat dengan waktu. Jadi selain pada itu, boleh dilakukan solat sunat yang boleh dilakukan seperti pertama, mengqada solat fardu. Mengqada solat fardu maupun solat fardu yang lama-lama ataupun yang baru, ya, kita nak solat. Kita dah terlepas solat fardu zuhur. Lepas sembahyang asar, kita qada solat zuhur. Boleh. Ustaz, boleh kan lepas waktu asar ni waktu haram? Boleh. Sebab dia solat fardu. Saya dah sebutkan tadi, solat fardu tidak kira adaan ataupun qadaan, yang tunai ataupun yang qada, dia boleh dilakukan bila-bila masa, tak ada waktu haram. Dan yang kedua, solat sunat zatul waqtin. Solat sunat yang ada waktu. Yang memiliki waktu seperti contohnya, solat sunat duha. Solat sunat duha ada waktu. Solat sunat qabliyah dan solat sunat ba'diyah, ya. Solat sunat qabliyah subuh ada waktu. Jadi solat sunat yang ada waktu ini, dia tidak dilarang dalam 5 waktu yang haram. Seumpama solat sunat duha. Kita sembahyang sunat duha, selalu kita sembahyang pukul 11, 12. Tapi satu hari tu kita dah terlewat. Lagi 10 minit nak masuk waktu zuhur. Alamak, ini dah waktu haram. Aku belum solat duha. Boleh tak solat duha? Boleh, kerana dia adalah solat yang berwaktu. Solat sunat yang berwaktu. Jadi itu dibolehkan, ya. Demikian juga kalau kita misal kata sembahyang sunat subuh tertinggal. Kita nak kejarkan solat berjemaah dengan imam. Sampai kat masjid, dah imam tengah solat subuh berjemaah. Takkan kita nak sembahyang sunat subuh, nanti terlepas pula jemaah. Jadi kita sembahyang dengan imam. Lepas dah habis sembahyang dengan imam, kita pun sembahyang sunat qabliyah subuh 2 rakaat. Ustaz, boleh ke? Kini waktu haram ni. Tak boleh tahu lepas sembahyang subuh tak ada sembahyang sunat. Ya, betul. Tapi ini sembahyang sunat yang berwaktu, yang ada waktu. Jadi macam itulah tuan-tuan, ya. Jadi kalau sembahyang sunat yang ada waktu, iaitu sembahyang sunat qabliyah, sembahyang sunat duha, dan juga sembahyang sunat tahajud. Tahajud dalam waktu malam, ya. Solat sunat witir, witir pun pada waktu malam. Dia punya waktu dia. Jadi boleh kita lakukan kalaulah tertinggal. Umpamanya kita terlajak tidur, tak bangun tahajud, selalu bangun tapi dah terlajak. Lepas sembahyang subuh, kita qadakan sembahyang tahajud kita. Ini waktu haram ni. Boleh. Kenapa? Kerana dia termasuk solat sunat yang berwaktu. Jadi solat sunat berwaktu, boleh kita sembahyang walaupun pada 5 waktu yang haram. Ya. Begitu jugalah solat witir dan sebagainya. Ya. Cuma yang bagusnya kalau kita ada masa, taklah kelang kabut, kita lepaskanlah waktu haram tu sampai terbit matahari, kemudian kita qadakanlah sembahyang sunat tahajud itu. Ada setengah para alim-alim ulama yang sudah membiasakan dia sendiri dia sembahyang tahajud, maka satu hari dia tak bangun tahajud. Kenapa? Kerana tertidur.
Ya, jadi dengan itu dia agak marah pada diri dia, dia dendakan diri dia. Lepas terbit matahari, dia pun semayang sampai dekat Zuhur. Kenapa? Kau yang pasal aku tak bangun tahajud, sekarang semayang kau. Jadi dia semayang. Besok malam ada orang kejut dia bangun tahajud. Dia pun tanya, siapa kau kejut aku ni? Aku setan. Setan kejut aku semayang tahajud? Yelah, engkau kalau tak semayang tahajud, kau semayang lagi banyak daripada tahajud. Lagi baik kau bangun tahajud. Itu Masya Allah. Ya, itu orang-orang alim, orang ahli ibadat. Ya. Mereka kalau tertinggal sesuatu kebaikan, mereka denda diri mereka. Bukan macam kita, dah tertinggal, tak ada apa. Tak ada. Mereka denda. Selain daripada qadakkan dia dendakan. Kita kalau boleh, kita qadakkan. Kita tertinggal semayang tahajud. Kita besok pagi lepas sembahyang subuh ataupun lepas terbit matahari, kita qadakkan sembahyang tahajud kita. Berapa rakaat? Kita selalu buat 8 rakaat. Buat 8 rakaat qadak tahajud umpamanya lah. Itu yang baik. Tapi kalau nak denda, itu orang yang luar biasa lah. Darjat makamnya tinggi ya. Tak semua orang mampu buat macam tu ya. Dan demikian juga yang ketiga, solat sunat zatus sabab mutaqaddim. Iaitu yang dibolehkan solat sunat pada 5 waktu haram. Solat sunat yang ada sebab yang terdahulu. Macam mana sebab terdahulu? Iaitu solat sunat yang dilakukan kerana terdapatnya sebab tertentu. Dan solat tersebut dilakukan setelah terjadinya sebab itu. Jadi dah jadi sebab, kemudian baru dia solat. Jadi itu seperti mana kalau kita contohkan solat sunat wuduk. Kenapa kau solat sunat wuduk? Sebab aku dah ambil wuduk, sunatlah aku sembahyang sunat wuduk. Jadi ini maknanya dah berlaku sebab, baru kita solat. Dia terbalik daripada yang dilarang. Yang dilarang, yang dia haramkan tu ialah dia solat dulu, kemudian baru berlaku sebab. Seperti solat sunat ihram. Dia solat dulu, barulah lepas tu dia jatuh niat ihram. Itu tak boleh di waktu 5 waktu haram. Tetapi kalau sekiranya yang ini dah berlaku sebab, kemudian barulah dia melakukan solat sunat. Jadi itu maknanya solat sunat sebab yang terdahulu. Dah berlaku sebabnya, dan dia pun adalah sembahyang yang kita katakan ada solat dan solat ada sebab tertentu, dan sebab tu berlaku sebelum daripada solat. Macam solat sunat wuduk. Macam tu juga solat tahiyatul masjid. Kita masuk masjid, kita sembahyang tahiyatul masjid. Kita sembahyang dulu ke kita masuk masjid dulu? Masuk masjid dulu lah Ustaz. Dah masuk masjid, dah berlaku sebab, baru kita sembahyang. Itulah namanya sembahyang sunat yang sebab terdahulu. Dah berlaku sebab. Jadi ini sembahyang sunat apa pun kita boleh kiaslah. Kalau dah berlaku sebabnya, kemudian barulah kita solat, itu dibolehkan walaupun 5 waktu haram. Dibolehkan ya. Dan demikian juga solat sunat zatus sabab muqarin. Iaitu solat sunat yang dilakukan kerana terdapatnya sebab tertentu, dan sebab itu bersamaan dengan solat. Sebab tu bersamaan dengan solat. Seumpama solat sunat gerhana bulan atau matahari. Gerhana bulan atau matahari. Jadi apabila berlaku gerhana bulan atau matahari lepas asar, misal kata, lepas asar, kita ni dah sembahyang asar, apa nak sembahyang sunat gerhana, boleh Ustaz? Boleh. Kenapa? Ada sebab. Sebabnya sebab gerhana. Yelah, ni sekarang baru gerhana. Tengah-tengah gerhana lah kita solat. Itu maknanya sebab yang bersamaan. Ya. Jadi itulah dia 4 jenis solat sunat yang dibolehkan walaupun waktu haram. Iaitu yang bukan 4 solat sunat lah. 4 jenis solat. Yang pertama solat qada. Solat qada ni solat fardu lah ya. Yang keduanya ialah solat zatul waqti. Solat yang ada waktu. Seperti solat duha, solat tahajud. Yang ketiganya ialah solat sunat yang sebabnya mutaqaddim. Sebabnya terdahulu. Sebabnya terdahulu, iaitu dah berlaku sebab, barulah kita buat solat tu. Dan yang keempatnya, iaitu sebab yang muqarin. Sebab yang bersamaan. Ya. Perincian hukum solat sunat tahiyatul masjid jika dilakukan pada 5 waktu yang dilarang adalah sebagai berikut. Jadi dalam masalah solat tahiyatul masjid ni ada perincian dia.
Ya, tengok apa dia punya tujuan dan dia punya niat dia. Pertama, boleh melakukan solat sunat tahiyatul masjid di waktu yang dilarang pada 3 masalah yang berikut ini. Kalau kita ada salah satu daripada 3 masalah ini, boleh kita sembahyang sunat tahiyatul masjid walaupun pada waktu haram. Yang pertama, iaitu jika niat tatkala masuk masjid bukan untuk solat sunat tahiyatul masjid. Dia masuk masjid bukan pasal nak solat tahiyatul masjid. Dia masuk masjid pasal nak menghadiri kuliah. Dia masuk masjid kerana nak sembahyang fardu maghrib. Jadi dia masuk sebelum maghrib. Waktu haram. Lagi 10 minit azan. Kau ni masuk untuk tahiyatul masjid? Bukan, aku masuk ni kerana nak sembahyang maghrib berjemaah. Aku datang ni lepas asar ni kerana ustaz ada mengajar lepas asar. Umpama kelas tu lepas asar lah kan. Jadi dia datang, habis takkan terus duduk. Dia sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jadi boleh kita sembahyang sunat tahiyatul masjid pada waktu haram kerana tak ada niat kita nak masuk kerana nak solat tahiyatul masjid, tapi kerana ada tujuan yang lain. Dan yang keduanya, jika niat tatkala masuk masjid untuk solat sunat tahiyatul masjid dan untuk yang lain. Kalau ada 2 in 1, tak apa pun boleh. Kita ni datang masuk masjid ni kerana kita nak ikut kuliah dan hati pun niat juga nak tahiyatul masjid. Tak apa. Dia kalau sekadar untuk niat untuk tahiyatul masjid saja, tak boleh. Tapi kalau niat tu kerana nak sesuatu yang lain dan sambil tu pun ada niat untuk tahiyatul masjid, harus boleh. Harus kita sembahyang walaupun pada waktu yang haram, ya. Dan yang ketiga, jika tidak ada niat tertentu tatkala masuk masjid. Kita masuk masjid tak ada apa-apa niat. Tak ada niat. Tak ada niat untuk nak datang ke kelas ke, tak ada niat untuk solat jemaah ke, tak ada niat untuk nak solat tahiyatul masjid, tak ada niat. Kita masuk masjid, umpamanya kita melalui jalan sajalah, melintas jalan. Tapi dah masuk masjid, takkan aku lintas saja. Sembahyang tahiyatul masjid lah. Jadi tak ada niat asal pada masuk masjid, tak ada niat nak tahiyatul masjid. Tapi sekadar untuk melintas jalan ataupun nak masuk sajalah. Maka dengan itu, bolehlah kita lakukan tahiyatul masjid itu walaupun pada 5 waktu yang haram. Tetapi tidak boleh melakukan solat sunat tahiyatul masjid jika dia itu tatkala masuk masjid semata-mata hanya untuk solat sunat tahiyatul masjid pada waktu yang haram. Itu tak boleh. Seumpama kalau sekiranya dia nak sembahyang sunat, aku nak sembahyang sunat, tapi sembahyang sunat lepas asar tak boleh, tau, haram. Okeylah, aku pergi masjid. Jadi pergi masjid tu aku boleh sembahyang tahiyatul masjid. Pasal apa kau masuk masjid? Pasal aku nak sembahyang tahiyatul masjid. Nak kerana sengaja nak buat tahiyatul masjid, kerana sengaja nak buat pada waktu yang haram, haram hukumnya, tak boleh. Nampak tuan-tuan, ya? Jadi kalau sekiranya kita ada sebab lain, tak apa. Tapi kalau tak semata-mata, tak ada apa-apa. Aku nak masuk masjid ni pasal aku nak sembahyang tahiyatul masjid. Ni lepas asar ni aku nak sembahyang. Tak boleh lah. Kau ni sengaja mencari hukum haram. Jadi itu tak boleh dan hukumnya haram. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sama juga kalau sekiranya kita pergi ke Bir Ali. Ya. Kita pergi ke Bir Ali tu kita nak jatuh niat umrah. Jadi kita dah disebut tadi, tak boleh sembahyang sunat ihram kalau lepas asar. Kita memang dah sembahyang asar. Habis ustaz, saya nak masuk masjid ni. Kerana aku dah tak boleh sembahyang sunat ihram, saya nak sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jadi sengaja awak masuk ni semata-mata pasal nak sembahyang sunat tahiyatul masjid dalam waktu yang haram, maka itu dikira haram, berdosa, tak boleh. Sebab niat itu nak buat tahiyatul masjid saja. Nampak tuan-tuan, ya? Masya Allah, ya. Jadi itu sikit perincian tentang sunat tahiyatul masjid. Tapi itu biasanya tak berlaku melainkan sebab-sebab tertentu yang kita dah sebutkan tadilah, ya. Perincian hukum melakukan sujud tilawah pada 5 waktu yang dilarang. Tadi kita dah sebut tentang bab solat yang dilarang, ya, pada 5 waktu. Sekarang tentang sujud tilawah. Sujud tilawah tu mana? Sujud kerana membaca ayat-ayat sejadah. Dalam Al-Quran ada 14 ayat yang disunatkan kita sujud bila kita baca dia. Nah, sekarang kita baca ni kebetulan ada pada waktu haram. Macam mana ustaz boleh ke saya sujud tilawah ni? Jawapannya, boleh melakukan sujud tilawah di waktu yang dilarang pada 2 masalah. 2 masalah ini saja yang boleh. Pertama, jika mula membacanya sebelum masuk waktu haram. Dia baca
sebelum masuk waktu haram. Umpamanya dia baca sebelum masuk asar, dia dah mula baca Quran. Lepas pada sembahyang asar, dia pun ada ayat sejadah pula, macam mana ni? Jadi dia pun sujud sejadah. Boleh, sebab dia hanya menyambung bacaan dia, ya. Tidak dilarang, ya. Macam tu juga kalau sekiranya jika tatkala mulai membaca ayatnya setelah masuk waktu-waktu yang dilarang, ketika membaca tidak niat untuk sujud. Jadi di sini dia bila baca ayat Quran tu pada waktu yang dilarang, tak ada niat sama sekali untuk kerana nak sujud. Aku nak baca ayat ini kerana aku nak sujud tilawah. Ini sekarang waktu haram ni. Kau dah niat tak betul tu. Jadi kalau sekiranya kau niat sengaja nak sujud tilawah sebab inilah dia waktu haram, maka haramlah kamu melakukan sujud tilawah pada waktu yang tersebut. Perincian untuk hukum melakukan sujud syukur pada 5 waktu yang dilarang. Sekarang sujud syukur pula. Sujud syukur ni kenapa? Syukur kerana kita mendapat nikmat, syukur kerana kita terlepas pada bala, syukur kerana kita dah sembuh pada penyakit, syukur kita dilepaskan daripada tuduhan di mahkamah, syukur kita telah dinaikkan pangkat. Apa-apa nikmat lah. Nikmat dunia atau nikmat akhirat. Nikmat dunia juga termasuk syukur kita dapat anak, isteri kita pun dah bersalin, umpamanya. Dan demikian juga nikmat agama. Nikmat agama ni syukur kita dapat tunaikan haji, balik kita sujud syukur, syukur kita dapat keluarkan zakat, syukur kita dapat bersedekah, syukur kita dapat solat tahajud, syukur kita dapat buatkan amal-amal bacaan-bacaan Quran. Jadi jarang orang menyebutkan syukur atas nikmat agama. Orang selalu sebutkan nikmat yang zahir yang kita nampak depan mata. Tapi nikmat agama tu lebih besar lagi. Kita lepas sembahyang tahajud, ya, kita pun Allah Akbar, aku sujud syukur kepada Allah. Itu sujud syukur namanya. Jadi kalau sujud tilawah, waktu kita dalam baca Quran, kita pun dah sampai pada ayat sujud sejadah, sujud tilawah, kita letak tepi Quran baik-baik, ya. Dan kemudian kita Allahu Akbar, aku sujud tilawah kerana Allah. Allahu Akbar lagi, lepas tu kita sujud. Sekali sujud ajalah, ya. Kemudian Allahu Akbar, kita duduk, kita beri salam. Apa nak baca dalam sujud tilawah? Kita bacalah apa-apa subhana rabbil a'la wa bihamdi, yang ringan-ringan, yang mudah-mudah macam tu saja, ya. Ada doa yang panjang, tapi kalau disebut pun nak hafal sekarang pun tak boleh, ya. Tapi cukuplah tu, ya. Begitu juga sujud syukur. Sujud syukur pun sekali sujud. Kita misal kata dapat berita yang orang rumah kita dah melahirkan anak, alhamdulillah. Kita pun Allah Akbar, kita pun aku sujud syukur pada Allah. Lepas tu kita Allah Akbar sekali lagi, kita pun sujud, ya. Dan kemudian kita pun lakal hamdu wa lakal syukru ya Allah. Ustaz macam mana? Lakal hamdu wa lakal syukru ya Allah. Bagi engkau sekalian pujian, bagi engkau sekalian kesyukuran ya Allah, ya. Ataupun subhana rabbil a'la wa bihamdi, ulang 3 kali, dan kita Allah Akbar, kita duduk dan kita beri salam, ya. Baik, sujud syukur ni pun apakah hukumnya kalau kita nak lakukan pada 5 waktu yang haram itu? Jika tidak niat akan melakukan sujud itu di waktu yang dilarang, maka hukum sujudnya boleh dan sah. Tak ada niat, tak ada tujuan. Kita lepas subuh duduk dan zikir-zikir, kemudian dapat telefon, isteri awak dah bersalin. Alhamdulillah, syukur. Ni lepas subuh ni waktu haram. Kita pun Allahu Akbar, kita pun sujud syukur. Boleh. Ya, itu memang tak ada niat awal. Jika niat akan melakukan sujud itu pada waktu yang dilarang, maka hukumnya haram dan tidak sah. Umpamanya kita dapat berita, isteri kita dah bersalin lepas daripada pukul 3 petang tadi, belum masuk waktu asar. Nanti aku lepas sembahyang asar. Lepas sembahyang asar, kita pun nak sujud syukur. Tak boleh lah. Ini kau sengaja nak sujud syukur lepas pada asar pada waktu haram. Itu tak boleh. Tapi kalau kita kebetulan lepas asar dapat berita isteri kita bersalin, kita pun sujud syukur. Itu dibolehkan, diharuskan, ya. Begitulah dia, tuan-tuan. Faedah yang keempat, perincian hukum melakukan solat jenazah pada 5 waktu yang dilarang. Sekarang macam mana pula Ustaz?
solat jenazah, kita nak buat pada waktu yang 5 waktu yang diharam tu. Di sini disebutkan perincian. Jika terdapat kelebihan yang lebih tatkala dilakukan di waktu yang dilarang, sebagai contoh, dengan dilambatkan kita solat jenazah pada kepada waktu yang dilarang, maka banyak lagi orang akan solatkan. Seumpama jenazah. Jenazah ini kalau kita buat solatnya lepas zuhur, mungkin waktu orang bekerja, orang akan datang pun sikit, ya. Tapi kalau kita lambatkan sampai asar, lepas asar orang pun dah habis kerja, jadi orang boleh datang ramai. Jadi kalau macam tu, kerana demi untuk mendapatkan ramai lagi orang solatkan jenazah, kita tundakan solat jenazah sampai lepas asar. Habis ini lepas asar ni waktu haram Ustaz? Jawapannya boleh, kerana ada sebab yang diharuskan untuk mendapatkan lebih ramai orang solatkan jenazah itu. Tapi kalau tak ada sebab, marilah kita solatkan jenazah, jenazah dah siap ni, dah pukul 3 ni, nanti kita tunggu je lah lepas asar. Kenapa engkau ni? Tak adalah, penat lah, tak ada apa-apa, letih lah. Ini tak ada apa-apa sebab ni saja, penat, letih saja. Jadi kalau gitu, sengaja engkau melambatkan solat jenazah tu sehingga lepas pada waktu asar. Waktu lepas asar tu ialah waktu haram, maka di situ berdosalah kamu kerana melakukan solat jenazah pada waktu haram. Dan kemudian timbul lagi soalan, solat ketika sedang khutbah Jumaat. Besok ni hari Jumaat ni, ada 50 orang boleh solat. Di Singapura lah, di Malaysia mungkin lebih lagi. Sekarang kita yang datang solat Jumaat, imam tengah khutbah Jumaat. Macam mana Ustaz? Saya nak solat tahiyatul masjid ke? Tidak payah ni. Ketika khatib sedang khutbah Jumaat, maka syariat Islam melarang seseorang yang ingin menghadiri solat Jumaat, meskipun yang masih berada di rumahnya untuk melakukan solat, baik qada, solat fardu atau solat sunat, kecuali solat sunat tahiyatul masjid. Maka hukumnya adalah boleh dan sunat untuk dilakukan jika 5 syaratnya dipenuhi. Jadi bila kita dah masuk ke dalam masjid, imam tengah khutbah Jumaat, kita nak sembahyang sunat duha, nak qadakan sunat duha kita. Kita nak sembahyang qada sembahyang zuhur kita yang lama dulu. Tak boleh. Saya nak sembahyang sunat qabliyah, tak boleh. Tapi yang boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sunat tahiyatul masjid saya boleh, ya. Jadi solat sunat tahiyatul masjid pun ada syarat juga yang dibolehkan. 5 syarat. Syarat pertama, tidak lebih dari 2 rakaat. Jangan panjang-panjang, 2 rakaat cukup. Wajib diringkaskan solat tu. Jangan kita membaca surah panjang-panjang pula. Engkau ni dah lambat masuk masjid, imam tengah khutbah, engkau ni berjela-jela pula baju surah. Qul ya qulhu sudah. Yang ketiga, tidak khawatir akan tertinggalnya fadilat takbiratul ihram imam solat Jumaat. Jadi kalau sekiranya dia masuk masjid, dah imam waktu itu khutbah yang kedua. Nah, khutbah kedua ni dah nak habis lah ni. Lepas habis khutbah kedua ni, terus nak sembahyang Jumaat. Nanti kalau aku sembahyang sunat tahiyatul masjid nanti, dah habis imam khutbah kedua, terus imam solat Jumaat, nanti aku terlambat pula ikut imam pada takbiratul ihram dia. Kalau gitu, jangan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Habis nak buat apa Ustaz? Diri je, tunggu, diri. Jangan duduk. Jangan duduk. Kenapa? Sebab Nabi larang jangan duduk sebelum sembahyang tahiyatul masjid. Jadi macam itulah dia, ya. Jadi itu kita tengoklah khutbah yang keberapa kita masuk. Khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua. Kalau khutbah yang pertama tu, tak apa lagi lah. Bolehlah cepat-cepat sembahyang sunat 2 rakaat tu. Okey, baik bagi seseorang yang datang dari luar. Lain halnya jika seorang yang memang berada dalam masjid, maka tidak boleh baginya untuk solat sunat tahiyatul masjid. Kalau orang yang duduk dalam masjid, dah duduk dalam masjid, imam tengah khutbah, dia bangun nak buat tahiyatul masjid. Tak boleh. Kalau memang dah ada dalam masjid. Ini kalau kita sebut orang yang datang pada luar, ya. Kalau orang datang luar, memanglah disuruh sunat tahiyatul masjid. Dan yang kelima seterusnya, akan masuk ke dalam masjid lain halnya jika solat Jumaat dilakukan selain pada masjid. Jadi kalau sekiranya solat Jumaat itu di luar masjid. Kenapa di luar masjid? Masjid under renovasi,
ada perbaikan. Jadi tak boleh sembahyang kat dalam masjid. Sembahyang kat luar, kat padang. Kalau luar kat padang tu mana ada tahiyatul masjid. Macam sekarang kita datang sembahyang hari raya. Dah masjid dah penuh. Kita sembahyang dekat kapak masjid lah. Nak tahiyatul masjid? Tak payahlah. Kapak tu bukan masjid. Ya. Jadi kita sembahyang tahiyatul masjid tempat yang dinamakan kawasan iktikaf. Kalau luar pada kawasan iktikaf, dia bukanlah masuk kawasan iktikaf, tak disuruh kita buat tahiyatul masjid. Jadi kalau datang, duduk, dengarkan khutbah. Itu hukum dia tuan-tuan ya. Jika telah dipenuhi 5 syarat itu, maka sunatlah untuk melakukan sunat tahiyatul masjid 2 rakaat dan boleh digabungkan dengan niat sunat qabliyah Jumaat. Tadi kita dah sebutkan, tak boleh sembahyang sunat apa-apa pun, melainkan sunat tahiyatul masjid saja. Bagi orang yang baru datang ke masjid, imam tengah khutbah. Tapi kalau dia dah sembahyang sunat, dia nak niat sunat tahiyatul masjid, boleh dia gabungkan dengan sunat qabliyah Jumaat. Jadi qabliyah Jumaat ni tumpang kepada tahiyatul masjid. Kalau tak ada tahiyatul masjid, memang dia tak boleh sembahyang qabliyah. Kenapa? Kerana imam tengah khutbah. Kalau sekiranya dia dah sembahyang tahiyatul masjid, jadi dia niat, aku sembahyang sunat tahiyatul masjid dan qabliyah Jumaat 2 rakaat kerana Allah. Qabliyah Jumaat 2 rakaat, ya. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ah wal imamu yakhutub falyarka wa yatajawwaz fihima." Jika salah seorang dari kamu datang ke masjid pada hari Jumaat sedangkan sang imam sedang berkhutbah, maka solatlah sunat tahiyatul masjid 2 rakaat dan percepatkanlah pada keduanya. Jadi sini Nabi suruh juga sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat sedangkan imam sedang berkhutbah. Dan berlaku peristiwa ini di waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah. Nabi sedang khutbah, kemudian datang satu orang, dia masuk dalam masjid, dia terus duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, dia turun pada mimbar, Nabi pergi kepada orang itu, Nabi tanya, "Kau sudah sembahyang 2 rakaat?" Dia kata, "Belum." Nabi kata, "Sembahyanglah 2 rakaat, kemudian baru duduk." Kemudian Nabi pun naik atas mimbar balik, sambung khutbah. Masya Allah. Ini nak menunjukkan apa? Sunat tahiyatul masjid sangat-sangat dikeraskan. Disuruh buat. Jangan terus kita datang, terus kita duduk masjid. Ini termasuk dalam mana-mana masjid pun ya. Kalau kita datang mana-mana masjid pun, ya, kita datang untuk kelas agama, kita datang untuk solat berjemaah, ya. Kita nak tunggu waktu masuk lagi, belum lagi masuk. Kita sembahyang tahiyatul masjid. Jangan terus duduk. Nabi kata, jangan duduk sebelum kamu sembahyang 2 rakaat. Jadi begitulah dia tuan-tuan ya. Tapi kalau dia ada sebab-sebab keuzuran ke atau yang lain ke, dia ada kesibukan urusan dia, tak sempat nak buat tahiyatul masjid, itu tak ada mengapalah. Ya, ini semua namanya pun sunat. Jadi sunat tu kalau dibuat dapat pahala, tak dibuat tak berdosa. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi begitulah dia selesai kita daripada membicarakan tentang 5 waktu yang haram bagi sembahyang sunat yang tertentu dan sembahyang sunat yang dibolehkan dalam 5 waktu haram apa-apa dia. Itulah dia pelajaran kita pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Dan seterusnya kita akan sambung lagi pelajaran kita dalam bab solat jemaah. Dan sebelum solat jemaah tu kita akan bicarakan tentang beberapa perkara yang sebelumnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sampai situ saja untuk kita pada hari ini. Dan kepada mereka yang ingin melakukan korban yang paling bagus, yang afdal ialah kalau kita bagi makan pada semua orang fakir miskin ya. Seperti mana yang kita buat di luar negeri, negeri-negeri orang miskin sebagainya, itu yang paling bagus. Tapi memang sunat juga kita makan sedikit daripada daging korban yang kita korban. Ya, Allah Taala pun suruh kita rasakan sedikit daripada makan daging korban tu. Tetapi nak merapatkan rasa sedikit tu, mungkin kita buat korban di Australia lah. Kalau yang di lain negeri miskin semua tu, dia tak akan hantar balik. Tapi di Australia memang ada perjanjian import barang-barang daging-daging makanan daripada Australia. Jadi diharuskan boleh dihantar balik ke Singapura. Cuma kalau sekiranya bagusnya, kalau kita nak hantar balik ke Singapura tu, biarlah hanya 1/3 saja untuk kita, untuk keluarga kita ya. Sebab dalam hukum tak boleh kita makan lebih daripada 1/3 bahagian korban tu ya. Sebab kalau dah lebih daripada 1/3 tu, dah tak jadilah korban ya, dah jadi untuk makanan kita. Jadi kalau yang 2/3 tu, imam kita bagi kepada keluarga, sahabat-sahabat andai, kerabat, dan juga 1/3 keluarga sahabat andai, dan 1/3 paling kurangnya kepada orang fakir miskin. Kepada orang fakir miskin. Jadi dengan itu, kita akan dapat pahala korban. Tapi ialah
sekarang ni dalam masalah membawa daging korban kembali ke Singapura ini, kalau yang bagusnya sebagaimana dalam pendapat mazhab Imam Syafi'i, yang bagusnya daging korban itu dibagikan kepada fakir miskin di tempat mana disembelih korban. Jadi kalau boleh biarlah dibagi ke sana. Melainkan kalau tak ada fakir miskin di sana, dibawa daging korban tu balik ke Singapura dan kemudian kita bagi pada orang fakir miskin di Singapura. Jadi kepada mereka yang buat penempahan daging korban melalui saya di Australia, maka bagusnya mereka hanya terima 1/3 dan selebihnya kita akan bagikan pada orang fakir miskin di Australia. Melainkan kalau di sana pun tak ada lagi orang fakir miskin, nanti kita akan bawa pulang dan kita akan bagi kepada orang fakir miskin di tanah air kita. Itu sajalah sedikit untuk pengetahuan para jemaah sekalian yang membuat korban melalui saya, insya-Allah ya. Mereka yang ingin membuat korban melalui saya, mereka boleh pergi kepada website tmfauzi.sg sempang korban QURBAN. Itu saja ya. Dan mereka boleh isi borang dan semuanya maklumat dah ada di situ. Baiklah tuan-tuan, maaf saja dalam penyampaian saya mungkin tersilap kata, kurang bahasa saya ya. Maka yang baik semua daripada Allah, yang kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Dan sebelum itu marilah sama-sama kita bermohon kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisul khatimah. Allahumma jal khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma liqa'ik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan yang ada kesempatan, malam ini saya akan menyampaikan kuliah di Masjid Al-Istighfar jam 9 malam, pengajian kita Al-Hikam. Siapa yang ada ke lapangan silakan. Dengan itu saya akhiri dengan sama-sama baca istighfar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.